Warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 14 dan saya adalah Muhammad Zulkarnain bin Murtaza bersama Ahmad Amirul Afiq, Muhammad Izwan dan Muhammad Amir Hamzah. So kami daripada grup 14 akan membentangkan sedikit mengenai desain kami pada SEM ini, iaitu solar power bank. Sebelum itu saya akan terangkan sedikit mengenai solar power bank. Okay, seperti yang sedia maklum, pada masa kini penggunaan powerbank ni memang meluas lah, sebab kita menggunakan banyak gadget, ataupun selain daripada gadget kita menggunakan seperti rechargeable ataupun LED light yang menggunakan USB port. So majoriti setiap rumah ataupun setiap pekerja mesti ada menggunakan powerbank. Tak seperti kita seperti para pelajar, seperti rider-rider sekarang dan juga camping-camping yang ada. So powerbank ni juga digunakan sebagai jumper kereta dan boleh digunakan sebagai lampu yang mengikut pada design yang direka lah oleh designer yang digunakan. So seperti kami ni, kami mendesain satu power bank menggunakan solar dan menggunakan LED yang sangat sesuai untuk generasi sekarang, sebab di Malaysia ni kita berada di titik tengah khatulistiwa, so matahari memang sangat panas di waktu tengah hari dan sesuai untuk pekerja-pekerja seperti kerja-kerja buruh yang selalu di tengah panas, ada rider-rider. So itu saja sedikit untuk solar power bank pengenalan. So saya serahkan kepada kawan saya untuk problem statement. Assalamualaikum, saya Muhammad Izwan dan saya akan sambung presentation ni dengan penyataan masalah. Terdapat 3 penyataan masalah dalam projek ni. Okay. Terdapat beberapa masalah yang berlaku di dalam power bank masa sekarang. Penggunaan alat yang kerap boleh menyebabkan lifetime untuk bateri itu menjadi sedikit. Kerana itu hal ini kerana sebab orang biasanya mengecas power bank dan biarkan power banknya dicas berlebihan. Okey. Power bank sukar dibawa ke mana saja kerana berat badan mereka, berat power bank itu yang terlampau berat. Sekiranya kapasiti power bank lebih besar, ia akan menjadikan dia memerlukan masa yang lama untuk dicas. Yang kedua adalah penggunaan power bank tidak terlalu kerap dan hanya untuk penggunaan kecemasan. Oleh kerana teknologi masa kini, telefon yang mempunyai kapasiti bateri yang besar dan barang elektronik yang berkualiti menjadikan ia sukar untuk rosak. Tetapi sangat pentinglah bagi mengecas power bank ni sehingga penuh. Yang terakhir adalah masalah dengan power bank semasa ianya tidak dapat mengisi semula, dia tak dapat dicas dengan sendiri. Dengan membina power bank yang berasaskan tenaga suria ni, ia dapat mengatasi masalah tersebut. Seperti yang kita semua tahu, tenaga suria mampu mengubah tenaga cahaya matahari menjadi tenaga elektrik. Seterusnya, yang pertama adalah to ensure students are proficient in using AutoCAD software when completing the task. Yang kedua, to make sure the student know how to disable and assemble the project part. Yang ketiga adalah to design the power bank that can charge with 2 method. Okay, yang seterusnya. Seterusnya adalah skop untuk projek. Untuk kita punya harga power bank, kita anggarkan untuk menjual dalam harga RM129 dan kita punya raw material untuk power bank kita iaitu anggaran dalam RM90. Seterusnya adalah
target user kepada pengguna power bank yang kita dah tetapkan. Ada 3, iaitu student, food rider dan teenager. Seperti yang kita ketahui, student menggunakan telefon pintar di kawasan yang tanpa soket elektrik. Contohnya, pelajar menggunakan telefon pintar untuk menghadiri kelas dalam talian setiap hari. Dan sebilangan daripada pelajar tersebut perlu menghadiri kelas di luar rumah untuk mencari isyarat internet. Seterusnya, bagi penggunaan terutamanya yang menggunakan telefon pintar untuk mendapatkan pesanan order, ia boleh menjadi masalah besar jika telefon pintar kehabisan bateri. Oleh itu, kami membuat projek yang dinamakan Solar Power Portable ini. Fungsi ini bukan saja dapat mengecas telefon pintar, tetapi panel solar dapat mengecas powerbank daripada cahaya matahari. Dengan teknologi ini, ia juga dapat menjimatkan bil elektrik dan juga masa untuk mengecas powerbank. Untuk kapasiti powerbank kita, kami meletakkan dalam 20,000 mAh dan ia juga menggunakan solar charger. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hamzah bin Balil Hisham. Okey, saya akan menceritakan tentang latar belakang produk. Okey. Pertama sekali, produk ini mempunyai dua output, dua USB output, dua port USB output. Dan dia mempunyai satu port USB micro B. Okey. Untuk dua port USB output ni untuk macam kita boleh mengecas dua device dalam satu masa lah, dua peranti dalam satu masa. Nak cas phone boleh, nak cas phone satu lagi pun boleh. Kiranya multitasking lah. Dan untuk one port USB micro B ni untuk kita cas dia pakai soket rumah. Kiranya ada option lain lah untuk cas power bank kita ni. Seterusnya ialah dia mempunyai ciri light indicator. Light indicator ni untuk menunjukkan kapasiti bateri power bank tersebut. Okey, bila bateri ni dalam keadaan penuh, dia akan menyala, dan apabila bateri ini dalam keadaan yang lemah, dia akan berkelip. Dan apabila dia totally habis dan perlu di-charge, dia akan berkelip dengan sangat laju lah. Dan dia akan berhenti berfungsi dan dia akan lakukan recharging balik. Seterusnya ialah dia mempunyai fungsi LED light. LED light ni untuk make sure it can be used as torchlight. Untuk seperti yang kita sedia maklum, power bank ni ada ciri torchlight kan, untuk jadikan lampu suluh untuk kita guna untuk kecemasan. Contoh kalau kita terkandas tengah bawa kereta, tengah bawa motor, motor kereta rosak tepi jalan tengah malam. So kita ada power bank ni sebagai lampu suluh kita lah. In case kalau bateri kita habis ke, kita boleh guna power bank ni juga untuk charge power bank kita. So dia macam rescue kit jugalah power bank solar ni. Okay, seterusnya saya akan terangkan tentang metodologi, kaedah yang kami guna untuk selesaikan kajian kes ni. Okay, mula-mula kami mengumpul data untuk selesaikan penyataan masalah. Data yang kami ambil melalui internet ataupun buku. Kami mencari design-design umum yang ada dekat dalam internet, dan kami juga mencari datasheet untuk kami buat, untuk kami bina satu power bank yang praktikal. Seterusnya kami menggunakan kaedah non-verbal kualitatif
dengan kita review pengguna review produk yang sedia ada. So dengan kita review produk yang sedia ada, kita boleh tapis mana produk yang bagus dan mana produk yang tak bagus, dan kita ambil yang paling praktikal dengan sesuai dengan ciri-ciri target kita lah yang dinyatakan dalam penyataan masalah. Seterusnya, setelah kita mempunyai design untuk dibina, kami mula melakar dan start 3D modeling using AutoCAD. Itu saja. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day to my fellow friends and my beloved lecturer. So for my part, I will explain about design process. Design process means the process while designing this project. So in design process, it consists of 4 steps. So for the first step is define the problems, and then the second is collect information, third brainstorm and analyze ideas, and fourth develop solution. So I will go through part by part. So for the first one is define the problem. So yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Sebelum kami melakukan projek ini, kami telah berbincang antara satu sama lain untuk mengenal pasti masalah yang kami hadapi pada masa kini, iaitu tentang power bank. Seperti anda semua tahu, pada masa sekarang kebanyakan power bank direka untuk mengecas menggunakan daripada soket di dinding. So kami telah mengenal pasti untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan solar power bank. Okay, seterusnya adalah collect information. Okay, setelah kami telah mengenal pasti masalah tersebut, kami akan mengumpul maklumat dari pelbagai sumber, sebagai contoh daripada sumber internet, Google Image, dan kami telah melayari beberapa laman web tentang mereka design untuk solar power bank. Okay, seterusnya adalah brainstorm and analyze idea. Setelah kami mengumpul maklumat, kami akan mencari idea dan berfikir antara satu sama lain dan mengenal pasti cara untuk menghasilkan power bank tersebut. Jadi kami telah bercadang untuk membahagikan power bank tersebut kepada 7 bahagian. Yang pertama adalah front case, yang kedua adalah LED, yang ketiga adalah case untuk circuit ataupun bracket, yang ketiga ialah circuit dan batteries, dan keenam adalah solar panel, dan terakhir sekali adalah front case. Okey, untuk langkah yang keempat iaitu develop solution. Kami akan menyelesaikan masalah tersebut dengan melukis dan design solar power bank tersebut menggunakan AutoCAD software. Jadi ketika melakukan design dan melukis solar power bank tersebut, kami menghadapi masalah, dan untuk mengatasi masalah tersebut, kami telah merujuk ataupun menonton kembali video-video yang lecturer kami beri, dan jika itu tidak kurang membantu, kami akan menonton video di YouTube tentang tutorial on how to making solar power bank. Okay, seterusnya saya memberi peluang kepada kawan saya untuk memberi penerangan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan terangkan sedikit part yang kami telah buat, iaitu yang telah dipaparkan ini adalah part yang power bank solar panel yang telah kami gabungkan. So dan kalau ikutkan ukuran ni adalah semua dalam ukuran mm. So kalau convert pada cm dia tak berapa besar, ataupun boleh katakan standard untuk power bank 20,000 mAh. So di sini boleh nampak di sini dia punya solar panel di bahagian atas. So di sini USB port yang telah kawan saya terangkan tadi, ada 2 output USB port, betul ni adalah untuk rechargeable, untuk recharge-nya.
So yang ni ada indikator yang untuk menerangkan sama ada bateri tu full atau tidak full. So ini ada holder kami buat macam ada sedikit macam luas di kawasan ni supaya senang untuk kalau pergi camping. Kalau kita pergi camping, kita boleh sangkut di mana-mana pokok untuk kita recharge menggunakan solar lah. Ataupun apabila kita nak waktu malam, kereta rosak ataupun apa rosak sewaktu perjalanan dan kawasan gelap, kita boleh gunakan mana-mana kawasan yang boleh sangkut dan menyangkutnya di kawasan holder ini. Okay, so ni apabila part by part produk kami. So seperti yang ni, ini adalah front case. Front case ini sebenarnya ada dua blok, iaitu blok tapak dan atas. Yang bahagian atas ni adalah untuk solar panel lah. Kalau perasan di sini ada dua juga kotak. So kotak ini adalah perumah dia. Okay, untuk battery and circuit ni, di sinilah circuit yang kami simpan untuk convert AC to DC bila charge tu, AC to DC. So DC to DC untuk output. So di sini ada bateri 20,000 mAh kami simpan sini. Okay, so ini case untuk circuit tadi. Di sini anda nampak bahagian dalam dia, sini ada USB port 2. Dan sini adalah untuk USB port micro B tu untuk recharge. So bila circuit tu diletak di sini, so dia akan disambungkan di USB yang kami telah reka ni lah. Okay, ni di bahagian belakang. Bahagian belakang ni ada LED light. LED light ni dia berada selepas kita letak circuit. So LED light ni fungsi dia seperti yang kawan saya beritahu, adalah untuk menggunakan kecemasan seperti berada di tempat-tempat gelap ataupun senang nak buat macam bateri power bank ni adalah macam 2 in 1. So kalau ada power bank yang ada solar dan ada torchlight, so tak payah risau untuk torchlight lah. So LED ni kita gunakan agak terang. So dia terang dan satu dia tidak memakan bateri banyak. So bila kita guna LED dan selama kita charge telefon ataupun charge apa-apa, dia still boleh guna. Lampu itu terang dan dia tidak akan mengacau lah. So ini adalah bahagian belakang. Bahagian belakang ni sama je dengan bahagian depan, cuma kami designkan ada letak satu holder ataupun pemegang supaya senang untuk para pengguna yang beli daripada kami ni memakainya. So tidak perlu risau lagi mana nak sangkut, contohnya ketika dalam kesusahan lah. So kalau setakat pegang pakai tangan boleh, tapi kalau buat kerja takkan nak pegang tangan sambil menyuluh-nyuluh kan. So semestinya kita gunakan apa yang boleh disangkut untuk kita sangkut ni. Okay, untuk skru pula. Skru ni kami kalau perasan bukan tak ada kepala, cuma kami design dia macam dia berada di kawasan dalam. Skru ni kegunaan dia untuk menggabungkan ke semua part. Seperti nampak sini ada lubang setiap ni. So kita gunakan 4 skru. 4 skru ni akan melalui satu case ni, case untuk circuit dan case untuk depan ni. So di solar panel, bateri circuit ni dengan LED light ni tidak akan kena skru dah sebab dia berada di dalam case ini. So bila skru ini dipakai, kita takkan nampak skru ni dibelah luar sebab dia akan masuk dalam. So nampak macam tak ada apa-apa lubang yang berada di dalam power bank tu lah. Seperti power bank yang sekarang ni kan, kebanyakannya tidak menggunakan skru, kebanyakannya menggunakan gam ataupun menggunakan satu kaedah itu sekat. Okay, untuk di sini ada video detail mengenai part by part atau bersekali dengan dimension. Okay, saya rasa pandangan saya untuk sekarang ini cukup saja. Saya serahkan kepada kawan saya untuk penutup. Okay, so for the next part is conclusion. Saya akan menerangkan tentang conclusion bagi projek ini. Pada akhir projek ini, the student are proficient in using AutoCAD software when completing the task.
student akan berkemahiran dalam menggunakan AutoCAD software ketika menyiapkan tugasan, kerana ketika melakukan solar power bank ni, student akan menghadapi pelbagai masalah ketika melukis. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, student akan mencari cara bagi menyiapkan projek tersebut. And then the student know how to disassemble and assemble of the project part. Masuk kat sini, student tahu bagaimana untuk mengasingkan dan menggabungkan kesemua projek, bahagian-bahagian projek tersebut. Kerana dalam projek kami, kami harus melakukan pembahagian dan penggabungan bahagian-bahagian untuk solar power bank ini. Dan terakhir sekali ialah the student able to design the power bank that can charge with two methods. Which means power bank yang kami reka ini, iaitu solar power bank, mempunyai dua cara untuk mengecas ia. So yang pertama adalah melalui cas menggunakan daripada soket dinding, dan kedua adalah melalui tenaga cahaya matahari. Okay, saya rasa itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.